Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Dr. Hanisa binti Hassan. Saya Puteri Noraina binti Abbas, pemegang kad Matric C1900884 akan membentangkan mengenai kain punca potong. Kain punca potong ini adalah jenis kain tenunan. Kain ini jadi antara salah satu pakaian asal orang Melayu sebelum adanya jarum atau mesin jahit, iaitu dengan melilitnya pada badan. Biasanya kain ini ditenun sepanjang lebih kurang 2 hingga 3 meter. Kain ini berbentuk segi empat tepat dan pada asalnya tidak berjahit serta kedua punca hujung kain dilepaskan atau tidak berjahit. Disebabkan itu ia dipanggil kain punca potong. Kain punca potong ni dia ada dua struktur, iaitu pada dia ada punca kain di hujung dia dan ada benang kain. Dia juga ada pengapit kain di antara punca kain dan badan kain. Terdapat 5 jenis kain punca potong dari sudut susunan motif, reka corak, gaya dan beberapa sifat karakternya yang tersendiri. Antara contoh-contoh kain punca potong ialah daripada kategori pertama, iaitu kain corak petak tunggal. Ciri-ciri dia ialah badan dia ada corak yang punya saiz yang sama dan tiada pengulangan saiz besar dan kecil. Jadi ia dikatakan kemungkinan mendapat inspirasi daripada kain pelikat atau kain petak beragi, iaitu petak kosong atau tapak catur. Kain ini merupakan kategori reka bentuk gunaan di mana ia dipakai oleh golongan bawahan, iaitu rakyat biasa yang mana boleh dipakai untuk aktiviti harian. Jadi kain ini ditenun menggunakan benang kapas sebab benang kapas merupakan benang yang kukuh dan tidak mudah terkoyak jika seseorang tu menggunakan dia sehari-harian. Untuk kategori kedua ialah kain corak petak penuh. Kategori kedua ini dia ada inovasi sikit di mana terdapat kepelbagaian saiz pada kain punca potong. Disebabkan corak beraginya ada saiz yang kecil, ada yang besar. Pada kain ini dia ada pelbagai warna yang menarik perhatian, tetapi tak dimasukkan motif di bahagian punca dan pengapit kain semacam kain corak petak tunggal tadi. Jadi benang yang digunakan adalah daripada campuran benang sutera dan benang kapas. Jadi kain ini boleh dipakai oleh orang kebanyakan sebagai pakaian harian atau ke majlis tertentu. Pada kategori ketiga ni, kain punca potong ni semakin diinovasi dari segi ragam hias. Rekaan kain ni diselang-seli jalur kotak bersama ikat limar. Punca kain masih dikekalkan tetapi terdapat juga ikat limar pada bahagian badan kain bagi mencantikkan lagi kain tersebut. Untuk menghasilkannya, boleh menggunakan benang kapas ataupun benang sutera untuk menghasilkan efek corak berbentuk diamond pada permukaan kain. Jadi kain macam ni biasa dipakai oleh golongan atasan seperti ketua kampung atau pembesar ataupun hulu balang. Jadi pada kategori keempat ni, kita dapat lihat badan kain dikekalkan dengan corak petak penuh sama macam kategori kain punca potong kedua, tapi punca kainnya dihiasi dengan corak ikat limar. Terdapat hiasan ikat limar pada punca kain di mana ada punca kain yang dihias dengan pucuk rebung dan corak lainnya. Kain ini juga dikatakan kain untuk pembesar disebabkan punca kain terdapat corak limar. Dan yang terakhir ialah kategori yang kelima. Badan kain diambil daripada kategori kedua, iaitu selang-seli corak kotak dan ikat limar. Di hujung punca kain terdapat ikat limar yang biasa mempunyai motif pagar istana, motif pucuk rebung dan lain-lain. Pada kategori kelima dipakai oleh golongan pembesar atau raja di mana motif limar yang dihasilkan adalah lebih rumit. Seterusnya ialah penerangan mengenai kain. Kain punca potong dikenali sebagai kain lepas panjang. Ini menurut Azizah Aziz pada tahun 2009. Dia dapat nama dia kerana hujungnya tak berjahit tetapi dilepaskan. Ia merupakan suatu proses penjalinan benang-benang secara selang-seli antara benang loseng, iaitu benang yang menunggu secara menegak, dengan benang pakan, iaitu benang yang mendatang secara melintang untuk dijadikan selai kain. Dia ada corak petak-petak dan jalur tegak atau melintang. Seterusnya, kain punca potong ni dipercayai berasal dari Sulawesi dan dibawa ke Pahang pada abad ke-16. Tok Tuan atau Keraing Aji yang berketurunan Bugis dan bermastautin di kampung Mangkasar, Pekan, Pahang ialah orang yang memperkenalkan kain jenis begini. Kain ini mudah berkembang ke Kelantan, Terengganu pada sebelum dan awal abad ke-20. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, pengeluarannya terhenti sebab sahaja pendudukan Jepun di Tanah Melayu sebab berlakunya kekurangan bekalan, benang dan bahan-bahan menenun dan harga pasaran untuk kain ini dijual dengan harga yang tinggi sebab permintaan yang banyak. Jadi ini menyebabkan yang kain ini tidak dapat dihasilkan secara meluas. Pada lewat abad ke-20,
iaitu pada tahun 90-an kain ni dah tidak lagi ditenun. Jadi mengikut sejarah, kain pucuk potong merupakan tekstil yang dipakai oleh golongan masyarakat belah pantai timur, terutamanya masyarakat di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kain awal yang tenun adalah daripada benang kapas. Selepas kedatangan pedagang dari luar, benang sutura mula diperkenalkan untuk menenun kain pucuk potong ni. Jadi alat yang digunakan bagi menenun kain ni dikenali sebagai kesiam. Jadi kain ni boleh dipakai oleh semua golongan, daripada golongan bawahan sehingga pembesar dan raja-raja, disebabkan dia ada pengkelasan pada pakaian tersebut. Okey, jadi seterusnya ialah keterangan estetik. Kain pucuk potong ialah jenis kain tenun Melayu yang juga dikenali sebagai kain lepas atau kain panjang yang pada asalnya dipakai tidak berjahit dan digunakan untuk dililit pada badan. Okey, punca atau hujungnya dibiarkan mengalir bebas ke bawah dengan punca hujungnya dikemas dengan selamat dengan terpinggang. Jadi kain ni adalah kain tenun biasa yang dihasilkan oleh golongan masyarakat biasa. Corak-corak yang terhasil juga sederhana disebabkan benang-benang yang masih terbatas warnanya. Jadi ia disebut sebagai tenun bercorak disebabkan tidak terdapat bentuk motif yang digunakan kecuali ruang petak dan jaluran. Okay, dari segi penciptaan ragam hias, tenunan ini termasuk dalam bentuk yang paling sederhana. Tetapi makin lama dia semakin diinovasi, di mana pada pakaian ini digabungkan dengan teknik ikat limar. Ini merupakan struktur kain punca potong di mana dia mempunyai badan dan punca kain di hujung dia. Kain ini juga ada pengapit badan kain di antara badan kain dan punca kain. Okay, biasanya kain pucuk potong ni mempunyai panjang 200 cm dan lebar 80 cm. Warna dia pula biasanya warna terang. Corak di kedua bahagian punca kain mempunyai corak yang sama tetapi berlainan dengan corak utama di bahagian tengah, iaitu di badan kain. Okay, dalam ragam hias, kain pucuk potong terdapat juga digabungkan dengan kain limar, di mana ia adalah untuk golongan atasan. Okay, motif kain punca potong. Biasanya motif dan corak dihasilkan dalam sesuatu kain mempunyai pengaruh yang begitu penting bagi menentukan ciri dan fungsi dalam peranan untuk menghias sesuatu kain. Jadi pada kain pucuk potong, susunan motif yang berulang pada suatu fabrik seperti corak petak tunggal dan corak petak penuh dapat menghasilkan corak pada kain dan dikategorikan kepada 3 komponen susunan utama, iaitu menyerong, iaitu diagonal, lalu menegak dan melintang, vertical stripe, and horizontal stripe, serta berterabur, iaitu random. Okey, dalam konteks corak tradisional, ia juga dikenali sebagai corak muar, iaitu corak petak yang besar dan menggunakan pilihan warna yang terang atau warna gelap. Satu lagi corak kain tenun yang masih dihasilkan ialah corak Bugis. Corak ini diperkenalkan ke tanah Melayu oleh orang Bugis. Dia ada pelbagai ragam corak dan petak yang dihasilkan juga adalah lebih kecil berbanding corak muar. Beberapa motif juga turut digunakan sebagai perhiasan kain pada teknik ikat limar yang digabungkan dengan kain pucuk potong ni. Jadi motif pada limar ni yang terdapat pada kain pucuk potong ni kebanyakan adalah inspirasi daripada alam semajadi. Antara motif yang dicipta ialah bunga melur, bunga sinar matahari, pucuk rebung, dan pagar istana dan banyak lagi. Okey. Kemudian setiap motif ni bawa maksud tersendiri. Penciptaan dia ni tak dapat dipisahkan daripada aspek rupa, fungsi, kegunaan dan makna motif dan corak yang diaplikasikan pada kain mengikut kelas seperti golongan bangsawan dan kerabat raja. Jadi ini disebabkan terdapat tanda dan simbol yang direka khas untuk individu tertentu dan tidak ditujukan untuk orang ramai. Okay, jadi sejak dulu lagi kain ini dapat menunjukkan kekayaan seseorang dengan menjadikannya sebahagian daripada identiti dan kepribadian. Okay, seperti reka bentuk kain pada slide ni, pada kain pertama yang di belah kiri ni, motif pada kain A ialah bunga sinar matahari. Okey, maksud bunga sinar matahari adalah cahaya dalam kehidupan dan kewibawaan seorang pemimpin. Okey, dia ada motif yang kedua iaitu pucuk rebung. Okey, maksud dia adalah kekukuhan dan kekuatan dan simbol dunia, kuat dan berkedudukan, kesuburan dan kehidupan. Gambar kain atas ni menunjukkan cara ia biasanya dipakai oleh golongan bangsawan atau golongan atasan. Ini kerana ia mempunyai tanda atau motif yang menggambarkan kekuatan pemimpin atau pemimpin yang mempunyai kuasa dalam masyarakat. Okay, kain kedua pula, motif A ialah semut berarak. Maksud dia ialah sentiasa bekerjasama untuk membina sarang yang besar, mampu membawa objek dengan saiz yang melebihi saiz badan, sentiasa memberi salam setiap kali melintasi jalan antara satu sama lain. Okay, kain ini mempamerkan simbol ciri haiwan iaitu semut.
Tanda ini membayangkan keupayaan untuk bekerjasama dalam semua aspek dalam memupuk perpaduan masyarakat. Jadi kita dapat lihat bagaimana motif dan corak yang terhasil direka mengikut status si pemakai untuk menandakan kedudukan mereka dalam masyarakat. Penggunaan warna. Menurut Azhar Aziz, pada tahun 2009, keindahan kain punca potong terselah disebabkan oleh proses pembuatannya menggabungkan pelbagai warna supaya kain ini nampak girang berwarna-warni. Warna-warna yang biasanya dihasilkan adalah mengikut kategori kain. Lebih tinggi kategori kain tersebut, lebih menarik warna dia. Warna yang terhasil adalah daripada warna alam dan tidak terlalu menelah. Kain ini mempunyai warna terang seperti merah, kuning, merah jambu, putih, hijau dan ungu. Perbezaan kain tenun pahang dan kain punca potong. Perbezaan antara kedua kain ni tak ketara sangat, tapi kita boleh lihat pada struktur kedua kain ni. Pada struktur kain punca potong terdapat 3 bahagian utama, iaitu badan kain, pengapit badan kain dan punca kain. Kain ini juga dicantikkan dengan gabungan teknik limar. Manakala pada kain tenun pahang pula tiada punca kain dan kainnya juga tidak terdapat teknik limar. Kegunaan kain punca potong. Secara amnya, kain tenun dianggap sebagai kain yang paling sederhana berbanding songkit dan limar. Kegunaan kain ini dibuat mengikut kesesuaian bergantung kepada permintaan serta kegunaan. Jadi kain punca potong ini kebanyakan dipakai oleh golongan lelaki sebagai samping dengan melilit pada bahagian pinggang hingga ke bawah lutut. Kemudian dipakai sebagai selempang dan sebagai penutup kepala atau dipanggil semutar. Sekarang ianya dipakai oleh pesilat-pesilat sebagai kain samping. Manakala bagi golongan wanita pula, mereka memakai kain ini sebagai kain kembang atau kain sarung. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai kain kelubung yang digunakan sebagai selendang untuk menutup kepala, muka dan bahu. Pada awal 1900, orang Kelantan menggunakan kain punca potong sebagai pakaian harian mereka. Jadi kain ini telah dipakai sebagai kain utama pada zaman pemerintahan Cik Siti Wan Kembang pada tahun 1610 hingga 1677, iaitu pada abad ke-17, di mana baginda memakai 3 helai kain, iaitu kain punca potong, kain limar dan kain songkit. Jadi pengeluaran kain punca potong Kelantan ini dipengaruhi oleh petani Thailand. Pada gambar pada belah kiri ni dapat dilihat kain punca potong dipakai sebagai kelubung dan kain kembang. Kain pada gambar ini adalah daripada kategori kelima, di mana kain punca potong diselang-seli corak kotak dan teknik ikat limar penuh. Di hujung punca kain terdapat teknik ikat limar. Jadi kita dapat lihat gambar pada belah kiri ini adalah pakaian untuk wanita bangsawan atau golongan istana. Gambar sebelah kanan pula, wanita memakai kain punca potong juga sebagai kain kelubung dan kain kembang. Kain yang dipakai adalah daripada kategori kedua dan ketiga, iaitu kain corak petak tunggal dan kain corak petak penuh. Dan dari segi berpakaian dapat dilihat mereka adalah daripada golongan bawahan disebabkan corak yang terhasil pada kain punca potong adalah tidak terlalu rumit dan simple. Dari sini kita dapat lihat bagaimana kain ini dapat mengkelaskan masyarakat mengikut status mereka dalam masyarakat. Sekian daripada saya, terima kasih.